Yang tak ada datuk, pi nak beli datuk. Bila datuk tak dapat, duit dah bayar, pakailah juga datuk. Ustaz datuk apa, tak tahu. Kononnya kalau ada datuk baru boleh berdakwah lah kot. Saya dengar, saya tahu perkembangan. Cerita sikit lah. Dia kata perlih panas lah. Panas ni pasal matahari panas 2-3 hari ni. Sebahagian daripada krisis di kalangan golongan agama ialah kerana bukan isu ilmu sangat, sebahagiannya isu ilmu, tapi isu dunia, dalam merebut dunia. Saya bila dapat satu report ni, saya tak sebut nama ni, umum dah, pengajar umum. Hari tu ada pihak polis jumpa saya, cerita tentang kena bagi peringatan tentang orang ramai ni kadang-kadang kena scam tentang kutipan-kutipan duit. Bukan kita dengki orang kutip duit, tapi kutip duit atas nama agama. Sebahagian orang masyarakat dia kata tak apalah ustaz kutip, takkan ustaz nak tipu kot. Ada satu tahfiz, siapa yang tak terlibat jangan kecil hati. Ni cerita bagi yang terlibat. Ada orang kadang-kadang dia buat tahfiz dia ada ke obat orang. Kutip duit seluruh negara ni bukan ratus ribu, juta. Pi ceramah kutip, bagi orang kaya di KL ramai, mereka pun bagilah. Tak ada audit. Tahfiz tu sepanjang tahun duk minta duit. Pelajar ada 30 orang tu ya. Kadang-kadang 20 orang, 18 orang. Hak sengit tu tak berubah lah. Kalau gambar hak sengit tu hilang, sekali nak kutip duit payah. Tiang yang sengit ke, bumbung yang sengit, kutip. Sehingga individu ada duit yang banyak. Anak murid sentiasa tak cukup duit. Tapi yang ustaz yang tak terlibat, dia jangan kecil hati. Dia jangan kata saya tak terlibat, you tak terlibat. Saya cakap terlibat, dan ini ada bahan yang kita sebut. Ustaz melancung keluar negara. Kalau ustaz tu ada perniagaan dia, tak apalah, duit dia lah. Tapi kalau dia tak ada pendapatan, melainkan pendapatan dia tahfiz dia tu saja, orang bagi keluar negara, kereta mewah, tukar kereta mewah. Kereta ni hak mana ada tahfiz ni yang tak terlibat, jangan kecil hati. Sebahagian ni kira tarah menteri lah dia, bodyguard, kereta. Kita tidak dengki kalau mereka perniagaan mereka betul, tapi kita pihak berkuasa terpaksa melihat kepada mengelakkan salah guna ni. MAIPS sebagai satu badan authority collect duit zakat yang duduk di bawah, yang nguruskan tu raja, pegawai-pegawai tinggi kerajaan pun diaudit setiap tahun. Semua badan-badan majlis agama diaudit, kena audit. Belanja masuk, belanja keluar, bagaimana dibelanjakan. Alhamdulillah MAIPS kita ni dah berapa tahun, ke 10 tahun dah dapat, lebih dah dapat audit tanpa teguran. Maksudnya bukan sendiri punya audit, audit negara, audit. Ini collect duit, siapa tahu audit. Lepas tu ada pihak mari jumpa saya, bagi dokumen cerita, yang tak ada datuk pi nak beli datuk. Bila datuk tak dapat, duit dah bayar, pakailah juga datuk. Ustaz datuk apa, tak tahu. Kononnya kalau ada datuk baru boleh berdakwah lah kot. Bukan ada apa datuk ni, tapi dalam ceramah
dunia, jangan lihat pada pangkat dengan apa. Saya bukan kata salah dapat datuk, saya pun pakai gelaran tu dalam negeri ni, tapi bukan orang cari yang tu, apatah lagi spend duit untuk itu. Orang menega mungkin ada tujuan mereka, tapi kalau orang agama, apa tujuan dia? Saya cakap umum ni, siapa yang tak terlibat dia jangan terasa. Apa tujuan dia? Dan harta yang orang bagi tanpa diaudit. Kita bercakap tentang scammer, bagi duit ke orang, bagi duit ke orang. Ini pun bagi duit dimanipulasikan di atas satu semangat agama, kononnya untuk membebaskan diri pada dosa, cari bagilah. Akhirnya akaun yang begitu banyak tanpa kawalan. Sebab tu kita kata kutip duit ni semua negeri mesti mengikut peraturan. Tak boleh satu orang main-main dia kutip duit orang. Tuan-tuan, saya nak buat apa, dia kutip. Apa yang dia nak buat kita tak tahu. Dan kita dampak banyak report, duit berpeti-peti ada dalam rumah, boleh belanja macam-macam. Ini report daripada mulut yang melihat dan mengurus. Bila berkelahi mereka lari, mereka beritahu kita apa yang berlaku. Saya minta pihak kerajaan supaya audit semua kutipan-kutipan ini. Orang Islam kadang-kadang dia di atas kepercayaan. Dia kata BP dia bagi dengan jujur, tapi trust because of religion, because of belief, and you manipulated belief tu, manipulate belief tu, sehingga dia bagi. Dia tak, kita kadang-kadang tanya, entah duk bagi ni entah tahu kah dia pergi belanja duit tu? Tak tahulah, saya kira dapat pahala sudahlah. Sebab tu kita bukan nak bagi, boleh bagi. Saya tak nafi, saya pun secara personal ada orang bagi di atas bagi. Mungkin dia suka dengar ceramah saya, tapi saya akan clearkan pada dia, entah bagi untuk apa. Kalau dia kata tak ada, memang nak bagi sajalah, duit raya ke duit apa, okey, clear. Kalau entah abang kata aku anak tak cukup makan ke apa, anak alhamdulillah cukup makan, ada gaji. Setakat nak makan tu lepaslah, aku bermak nak pergi makan tengah malam ada lagi. Tapi saya nak sebut hal ini supaya kita tidak terlepas. Kadang-kadang benda ni perlu disebut. Marah orang pengusaha ni, dia dengki, Mufti Perlis dengki kami banyak duit. Saya tak dengki, alhamdulillah. Tapi ini adalah harta orang Islam. Di seluruh Malaysia ni tuan-tuan tengok, collect duit. Semua orang pakai buat tahfiz, buat sekolah agama, dan sebahagian dalam Perlis ni. Saya suruh kita perhatikan, kenapa tak mau ambil kelulusan daripada JAIB untuk tengok keadaan pelajar. Tuan-tuan tahu ada sekolah yang terbakar. Bila terbakar baru tahu pintu satu, pelajar tak boleh keluar. Lepas tu bila ulas pasal terbakar, apa ustaz kata? Mereka telah mendapat pahala syahid. Betul lah, tapi kita tak boleh memudahkan seperti itu. Kemudian orang seluruh Malaysia sentimen bagi duit. Sekarang kita tanya, duit tu pergi mana? Ibu bapa yang tanya, ibu bapa tu sendiri tanya, ke mana duit tu semua pergi? Manipulasi golongan agama ini mesti dikawal. Kerana Tuhan sifatkan al-ahbar wal-ruhban, orang agama ni la yakuluna amwalan nas bil batil, makan harta orang ramai dengan batil, sebahagian mereka. Masa orang mudah, tuan-tuan saya nak jual ni sekian. Kalau tuan-tuan orang biasa, orang tak beli. Tapi kalau ustaz main abang, tuan-tuan, saya dah minum yang ni, hati jadi terang, bangkit sembahyang tahajud pun mudah, tuan-tuan pergi beli. Apa kaitan dengan sembahyang tahajud pula? Tapi mana ya? Guna nama agama.
fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Allah kata, Allah tempelak ahlul kitab, celaka orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka kemudian menyatakan ini daripada Allah untuk membelinya dengan harga yang murah guna nama agama. Kita memang menentang hal ini. Kalau kita mau, kita boleh membuat langkah yang sama. Kita pun walaupun tak pandai jugalah bercakap, boleh jugalah nak manipulasi orang. Ceramah sikit bagi tuan-tuan sedih, tuan-tuan tolong bagi duit sikit kat saya kerana saya nak buat apa. Saya ingat tuan-tuan pun bagi. Tapi itu bukan jalan yang benar. Dan kalau wang orang diambil dengan cara yang tidak benar, ia adalah mungkar, dan mungkar itu mesti dicegah. Dan pihak berkuasa mesti mencegah. Sama ada orang awam tak boleh kutip duit orang. Bagaimana golongan agama boleh kutip duit sampai ratus ribu tanpa kita bertanya ke mana duit itu pergi? Sebab tu kita sensitif. Sebahagian tempat kutip duit, dia kutip di negeri lain kena ambil. Dia kutip di perleh, peraturannya ada, peraturan kena ada.